Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harab bin Subari. Jadi saya akan menceritakan tentang pengenalan syarikat kami, iaitu Syarikat Jangga Madu Enterprise. Jadi syarikat ini merupakan perniagaan berbentuk perkongsian di mana diketuai ataupun diterajui oleh pengarah urusan, iaitu Zulhimi Izani bin Rahmat. Seterusnya Nur Adawiyah binti Abdul Rauf sebagai pengurusan kewangan, Nur Syahira binti Ahmad Safawi sebagai pengurusan pemasaran, dan Muhammad Adri bin Omar sebagai pengurusan pengeluaran. Jadi mereka memegang jawatan-jawatan yang sangat penting dalam meneroyi syarikat ini. Seterusnya, sejarah syarikat ini telah ditubuhkan pada 28 Ogos tahun 2019, di mana syarikat ini menceburi industri pemprosesan pelbagai jenis makanan dan produk dari madu di Malaysia. Jadi lokasi syarikat kami ataupun ibu pejabat syarikat kami berada di Bandar On Kempas di Johor. Seterusnya, kami mempunyai visi dan misi. Visi kami adalah memastikan setiap permintaan produk dapat dipenuhi dan dihantar pada masa yang telah ditetapkan serta pengeluaran produk yang bermutu tinggi dan berkualiti. Misi kami pula adalah menawarkan produk yang terbaik dan sentiasa mementingkan kualiti setiap masanya produk sebelum dipasarkan dan meningkat taraf ekonomi penduduk berhampiran. Seterusnya, profil perniagaan kami. Nama perniagaan kami telah didaftarkan sebagai Jangga Madu Enterprise. Alamat berdaftar dan alamat operasi adalah di Jalan Esko Perniagaan 2/X, Esko Business Park 1, Bandar Dato' On Kempas di Johor Bahru, di Johor, Malaysia. Seterusnya, nombor telefon kami adalah 0143739738. Nombor pendaftaran perniagaan kami adalah JM04723833-X. Jadi seperti sedia maklum, syarikat kami telah menjalankan telah mencuburi dalam bidang proses pelbagai jenis makanan dan produk daripada madu. Tarikh pendaftaran kami adalah daripada 11 September 2019. Bentuk perniagaan kami seperti sedia maklum adalah berbentuk perkongsian dan modal permulaan kami adalah sejumlah RM400,000 Malaysia. Jadi bank yang kami menggunakan, kami berurusan dengan bank CIMB. Seterusnya, nama pemilik iaitu ada 4 orang pemilik untuk syarikat ini, iaitu Zulhimi Izani bin Rahmat, Nur Adawiyah binti Abdul Rauf, Nur Syahira binti Ahmad Safawi dan Muhammad Adri bin Omar. Sekian, terima kasih daripada saya. Saya Nur Syahira binti Ahmad Safawi, bernombor matrik AA181534. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang skop perniagaan. Jangga Madu Enterprise menawarkan produk kepada pengguna dengan harga yang berpatutan dan mampu bilik. Syarikat kami sentiasa melakukan yang terbaik untuk pelanggan mereka. Madu asli, bijirin madu dan jus madu adalah antara produk kami yang telah dipasarkan di seluruh Malaysia dan berbagai lagi produk yang telah disediakan. Antara produk yang kami pasarkan ialah madu asli yang berharga RM10. Kebiasaannya madu asli ini ramai orang yang makan begitu saja ataupun boleh dicampur dengan apa-apa air untuk minum. Yang kedua ialah jam madu yang berharga RM6. Jam madu ini boleh dimakan dengan roti ataupun dengan apa-apa jenis makanan. Yang ketiga ialah sabun mandi dan shampoo kepala yang berharga RM20. Shampoo dan sabun kami mempunyai aroma yang sangat wangi dan kami menggunakan bahan-bahan yang semula, jadi agar kepala kita akan kekal sihat. Dan produk kami yang keempat ialah bijirin madu. Bijirin madu yang berharga RM16 mampu membekalkan tenaga kepada tubuh badan kita untuk melakukan aktiviti seharian. Dan produk kami yang terakhir ialah jus madu yang berharga RM10. Jus madu ini boleh diminum begitu saja, dan jus madu kami tidak menggunakan apa-apa pun bahan pengawet. Antara kelebihan dan keunikan produk kami ialah meningkatkan kekuatan badan, seperti bijirin itu yang mampu memberikan tenaga kepada kita untuk melakukan aktiviti seharian. Yang kedua ialah menjadi sumber nutrisi kepada badan. Dan yang ketiga ialah mencegah penuaan dan mengajarkan kulit.
Yang keempat ialah meningkatkan kesuburan. Untuk pengetahuan semua, madu juga merupakan salah satu ubat kepada wanita-wanita yang tidak boleh mendapatkan zuriat. Madu juga mampu memberikan zuriat kepada wanita tersebut. Dan yang kelima ialah mencegah dan mengurangkan risiko penyakit jantung. Dan yang terakhir ialah dapat membersihkan racun dari dalam badan kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Edri bin Omar, nombor matrik AA181633. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang rancangan pentadbiran syarikat kami. Okey, pasukan kami terdiri daripada 5 individu utama. Syarikat kami bernama Jangga Madu Enterprise. Okey, dimulakan oleh pengurus syarikat iaitu Encik Zulhelmi bin Izani. Beliau dilahirkan pada tanggal 7 bulan 3 tahun 1982. Seorang pemegang ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan keusahawanan. Beliau memiliki pengalaman kerja selama 5 tahun dalam bidang perniagaan makanan. Beliau juga telah menghadiri kursus lebah madu program Agropreneur Muda pada Oktober 2014 di Pusat Apiari Nasional Parit Botak Batu Pahat Johor selama seminggu. Seterusnya merupakan pengarah pemasaran kami iaitu Puan Nur Syahira binti Ahmad Safawi. Beliau dilahirkan pada tanggal 13 bulan Jun 1992, memiliki diploma pengurusan perkapalan. Beliau memiliki pengalaman kerja untuk menguruskan bahagian pemasaran selama 5 tahun dan khusus strategi pemasaran dan latihan pelan yang dilatih oleh jurulatih bertauliah KWPSM selama 2 hari telah beliau hadiri. Seterusnya merupakan pengarah kewangan kami iaitu Cik Nur Adawiyah binti Abdul Rauf. Beliau dilahirkan pada tanggal 13 bulan 3 1992, memiliki ijazah dalam sarjana muda perakaunan di UKM. Beliau juga memiliki pengalaman kerja selama 3 tahun dalam bidang perakaunan dan kursus yang dihadiri beliau adalah kursus kewangan dan perakaunan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, seterusnya adalah pengarah operasi kami iaitu Muhammad Fairuz bin Muhammad Noor. Beliau dilahirkan pada 26 bulan Jun 1986. Beliau memiliki ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan. Beliau juga memiliki pengalaman kerja selama 4 tahun dalam bidang pengurusan syarikat swasta dan kursus yang dihadiri beliau adalah kursus anjuran MARA, jom tingkatkan kejayaan bisnes anda melalui pengurusan kewangan dan jualan bersistem. Dan akhir sekali adalah pengarah pengeluaran iaitu saya Muhammad Edri bin Omar, dilahirkan pada tanggal 14 Januari 1983, memiliki ijazah sarjana muda perkhidmatan pengurusan makanan, menguruskan bahagian pengeluaran selama 4 tahun dan kursus yang dihadiri oleh saya mengikuti program pembangunan usahawanan dan latihan yang dianjurkan oleh Perbandaran Usahawan Nasional Berhad iaitu PUNB. Okey, ini merupakan carta organisasi kami. Di atas adalah pengarah syarikat iaitu Encik Zuhelmi. Di bawahnya adalah kami berempat iaitu saya, Encik Fairuz, Cik Adawiyah dan Puan Nur Syahira. Jadi saya dan Encik Fairuz akan berinteraksi secara langsung kepada pekerja-pekerja di syarikat kami, manakala Cik Adawiyah akan bekerja secara langsung dengan kerani-kerani di syarikat kami. Puan Nur Syahira bertanggungjawab kepada marketing syarikat kami dan kami bekerja di bawah secara langsung dikawal oleh Encik Zulhelmi iaitu pengarah syarikat kami. Okey, sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan meneruskan pembentangan tentang rancangan operasi. Sebelum saya memulakan pembentangan saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Syamil Hilmi bin Zaharuddin. Nombor matrik saya ialah AA181476. Okey, untuk tugasan hari ini saya akan menerangkan tentang maklumat operasi, iaitu premis ini menjual madu asli serta menghasilkan produk-produk yang berasaskan madu
atau menggunakan madu. Antara produk yang dihasilkan adalah bijiran jagung yang berperisa madu, sabun mandi dan pencuci kepala madu. Dan banyak juga produk-produk lain yang telah dikeluarkan oleh syarikat kami. Premis ini mula beroperasi pada sekitar bulan November 2019 dan telah beroperasi selama 6 bulan. Okey, untuk carta ahli operasi pula, ini adalah carta ahli operasi di mana kita akan memulakan dengan penempahan bahan mentah. Seterusnya kita akan menunggu ketibaan bahan mentah dan bahan mentah tersebut akan diproseskan. Dan apabila selesai diproseskan, ia akan ke bahagian pembungkusan dan akan dipasarkan ke pasaran-pasaran Malaysia. Seterusnya, produk itu akan dihantarkan dan juga akan dipromosikan. Itu bergantung kepada nilai permintaan produk tersebut. Apabila produk itu permintaan produksi adalah tinggi, maka kita akan terus menghantar ke customer. Apabila permintaan produk adalah menurun, so kita akan menambah baikkan semula dan kita akan mempromosikan semula produk tersebut. Selepas itu kita akan sampaikan kepada pelanggan. Okey, ini pula adalah senarai kos bahan mentah dan nama pembekal. Seperti apa yang kita dapat lihat, di sini kita ada madu kelelur asli, bijiran jagung, botol kaca 285 ml, balang kaca 120 ml, pektin dan juga gula. Dan bilangan tersebut kita ada beberapa kilo dan juga beberapa pieces bahan yang digunakan. Dan ini kita juga telah kirakan untuk jumlah seluruh bahan yang telah digunakan untuk produk kami. So jumlah produk kami, total bahan yang digunakan adalah sebanyak RM23,635. Okey, berikut adalah senarai harga-harga mesin ataupun peralatan yang digunakan untuk memproses produk kami. Okey, tersebut di sini ada disenaraikan beberapa mesin dan juga ada dinyatakan bahawa harga seunit. Dan setelah dikira, jumlahnya adalah sebanyak RM56,745 adalah jumlah untuk mesin dan peralatan yang digunakan. Okey, ini merupakan susun atau premis perniagaan di tempat kami, di mana keluasan bangunan adalah 30 meter didarabkan dengan 15 meter dan juga keluasan tanah adalah 37 meter panjang, 37 meter lebar. Dan ini adalah susun atau bagi mesin-mesin ataupun produk yang digunakan di dalam kawasan premis kami. Tersebut ada dinyatakan bijiran madu, bahan-bahan yang digunakan adalah jam madu, jus madu dan juga madu asli. Dan ini adalah merupakan struktur ataupun susun atur yang digunakan oleh premis kami. Sekian itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adawiyah binti Abdul Rauf. Saya akan membentangkan bahagian rancangan kewangan. Bagi kos pelaksanaan projek, ia memerlukan 3 perkara iaitu keperluan aset bukan semasa, keperluan modal kerja dan juga keperluan lain. Untuk aset bukan semasa ataupun lebih dikenali sebagai aset tetap adalah merupakan barang yang digunakan untuk menjalankan perniagaan dan bukan untuk tujuan jualan semula. Aset ini adalah aset yang tahan lama dan kekal untuk beberapa tempoh perniagaan. Sebagai contoh, mesin, kenderaan, premis, lengkapan, perabot dan alatan pejabat. Bagi bisnes belanjaan gemadu kami hanya menyenaraikan peralatan pejabat, perabot pejabat, kenderaan, peralatan pemasaran, papan tanda, mesin dan peralatan. Untuk keperluan modal pekerjaan, ia perlu diambil daripada pembelanjaan, daripada pemasaran, operasi dan pentadbiran. Perbelanjaan seperti ini perlu diambil dalam perbelanjaan bulanan.
Untuk keperluan lain pula adalah merupakan barangan selain daripada aset bukan semasa dan keperluan modal pekerjaan bagi 1 bulan. Sebagai contoh, deposit, pendaftaran dan lesen, insurans dan cukai jalan kenderaan ataupun pelbagai perbelanjaan. Untuk bisnes pelanjangan madu kami hanya menaraikan deposit sahaja. Yang kedua adalah sumber pembiayaan projek. Perkara yang perlu ada dalam sumber pembiayaan projek adalah modal sendiri, pinjaman berpenggal dan sewa beli. Modal sendiri adalah merupakan modal yang boleh digunakan untuk membiayai projek yang hendak dijalankan. Sebagai contoh, modal sendiri selain daripada tunai adalah tanah, bangunan, mesin dan juga komputer. Bagi pinjaman pula, pinjaman boleh dilakukan daripada bank, agensi kerajaan ataupun koperasi lain yang boleh dipertimbangkan untuk mencukupkan sumber pembiayaan projek yang mempunyai masalah kekurangan modal. Manakala untuk sewa beli pula, ia merupakan salah satu daripada aset tetap seperti kenderaan. Kemudian bagi proforma penyata aliran tunai pula, ia adalah penyata yang menunjukkan jangkaan atau ramalan kedudukan wang tunai sesebuah perniagaan bagi satu tempoh perakaunan atau jangka masa yang telah ditetapkan. Proforma penyata aliran tunai disediakan bagi membantu usahawan merancang penggunaan tunai perniagaan. Proforma penyata aliran tunai boleh disediakan dengan mengenal pasti sumber kemasukan tunai seperti daripada jualan tunai, hasil kutipan jualan kredit, pinjaman berjangka, sumbangan modal tunai. Yang kedua adalah dengan mengenal pasti pembayaran tunai seperti daripada pembelanjaan bulanan, belian aset tetap dan perbelanjaan lain seperti deposit. Yang ketiga adalah dengan menentukan masa berlakunya pengaliran masuk dan keluar tunai. Catatan akan dibuat berdasarkan masa penerimaan atau pembayaran tunai yang berlaku. Bagi aliran tunai bisnes pelanjangga madu, seperti yang tertera, ujuran ini adalah unjuran aliran tunai bagi daripada bulan Januari sehingga bulan Disember. Oleh kerana proforma aliran tunai, wang tunai Jangga Madu Enterprise ini adalah perbelanjaan daripada perbelanjaan bulanan, iaitu daripada bulan Januari sehingga bulan Disember. Setiap perbelanjaan daripada aktiviti seperti aktiviti pemasaran, aktiviti pentadbiran dan aktiviti operasi mempunyai jumlah bulanan yang sama. Bagi jumlah pembayaran tunai, ia merupakan jumlah daripada aktiviti operasi, pentadbiran dan pemasaran. Bagi lebihan ataupun defisi, ia merupakan penolakan daripada jumlah tunai masuk dengan jumlah pembayaran tunai. Manakala baki awal adalah merupakan baki akhir pada setiap bulan yang sebelumnya. Dan untuk mendapatkan baki akhir, kita perlu menambahkan jumlah lebihan ataupun defisi dengan baki awal sebelumnya. Sekian, terima kasih. Saya, Nur Nabila binti Gusman, akan membentangkan tentang rancangan operasi. Maklumat operasi. Premis ini menjual madu asli serta menghasilkan produk-produk yang berasaskan madu atau menggunakan madu. Antara produk yang dihasilkan adalah biji jagung berperisa madu, sabun mandi, pencuci kepala madu dan lain-lain. Premis ini mula beroperasi pada sekitar bulan November 2019 dan telah beroperasi selama 6 bulan. Berikut merupakan lokasi syarikat kami, iaitu dekat Jalan Exco Perniagaan 2/X,
Eco Business Park 1, Bandar Dato' On, Kempas, Johor. Seterusnya adalah carta alih operasi. Operasi pertama adalah penempahan bahan mentah daripada ladang dan seterusnya ketibaan bahan mentah iaitu madu. Seterusnya, operasi pemprosesan bahan mentah dilakukan. Setelah selesai, pembungkusan produk dijalankan untuk dipasarkan. Seterusnya, pemasaran produk dan penghantaran produk serta mempromosikan produk dilakukan kepada pembeli. Setelah itu, aktiviti menilai permintaan produk dilakukan untuk menentukan sama ada berlakunya peningkatan produksi atau penurunan produksi. Dan seterusnya kami akan menambah baik produk dengan mengulangi operasi mempromosikan produk dan seterusnya hingga tamat. Ini adalah susun atau premis perniagaan atau ruang operasi syarikat kami. Berikut adalah pelan kawasan premis, susun atau premis, gambar di hadapan premis, gambar di dalam premis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fairuz bin Muhammad Noor. Saya akan menyambung tentang rumusan iaitu berkaitan tentang kami punya syarikat Jangga. Okey. Jangga Madu Enterprise ni merupakan syarikat yang menghasilkan produk berasaskan madu. Kiranya madu itu mereka menghasilkan sesuatu produk atau berlainan produk untuk menjadikan pemasaran makanan. Madu ni ialah merupakan tumpuan utama mereka untuk menghasilkan satu produk yang berkualiti dan bermutu tinggi untuk diperkenalkan di pasaran Malaysia. Produk yang telah dihasilkan ialah seperti bijiran jagung berbisa madu, sabun mandi, pencuci kepala madu dan lain-lain lagi. Produk ini memberi impak yang besar kepada masyarakat dari segi pelbagai aspek kerana ia memberi kesihatan kepada badan dan lain-lain lagi. Okey, seperti contohnya, kanak-kanak suka makan bijirin ini seperti bijirin berpisah jagung madu kerana ia akan memberikan kecerdasan otak dan kecerdasan badan. Dan mereka akan menjadikan makanan ini sebagai kegemaran mereka dan sumber makanan mereka setiap hari dan rutin harian mereka akan makan benda itu. Okay, syarikat ini juga merupakan pembekal bagi syarikat-syarikat kecil yang lain di mana perkara ini mampu meningkatkan pemasaran syarikat mereka di samping memberi keuntungan kepada syarikat ini. Perhubungan sosial di antara syarikat juga penting kerana mampu memperluaskan lagi produk ini di samping mampu meningkatkan pasaran tempatan di peringkat global. Produk yang dihasilkan juga merupakan harga mampu milik di mana pekerja maupun pelajar mampu untuk membeli produk tersebut. Syarikat ini memastikan semua pelanggan mereka mampu memiliki produk tersebut tanpa perlu memikirkan tentang hal kewangan. Okey, produk ini juga boleh dapati secara atas talian. Sekiranya kita boleh atas talian seperti kita menghubungi mereka atau kita melalui WhatsApp, melalui Facebook, Instagram. Okay. Syarikat ini berada di kawasan yang strategik di mana ianya menjadi tumpuan penduduk. Okay, seterusnya, penduduk setempat mudah untuk mendapatkan bekalan mereka dan mampu untuk menjimatkan masa dan tenaga mereka untuk pergi ke sana ke sini untuk mencari madu. Okay. Yang akhir sekali, pelanggan juga akan diberi tester atau diberi rasa dahulu untuk memastikan makanan madu yang dihasilkan sangat berkualiti supaya mereka tidak merasa rugi apabila membeli produk tersebut dan merasakannya, dan mereka akan berasa tidak puas hati, dan sebab itulah kami akan memberikan tester untuk bagi mereka berasa berpuas hati dengan harga yang mereka membelinya. Sekian, terima kasih pada saya.